Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, ada satu kejutan baru untuk Perikatan Nasional dan Pembangkang. Sudah pasti, tumpuan rakyat Malaysia bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap pada bulan Julai ini. Namun saudara-saudara, ada yang kata kerajaan perpaduan, calon kerajaan perpaduan akan menang. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, sudah pasti penyokong PN pun mahu calon mereka menang. Namun terdapat satu isu melalui Harapan Daily pada 24 Jun, enggan ulas dakwaan tipu resume, calon PN jawab, ada kuasa Tuhan. Begitu juga saudara-saudara, terdapat beberapa isu yang menyebabkan mungkin ini menjadi faktor kepada calon PN untuk kalah, sehingga ada yang mempersoalkan, bukankah lebih baik calon PN itu tarik diri saja? Itu pun menjadi persoalannya berkaitan dengan PRK Sungai Bakap. Calon PN sebelum ini telah membuat pengakuan soal dana peruntukan menjadi cabaran melalui artikel daripada My Metro. Calon PN akui soal dana peruntukan jadi cabaran. Nah, adakah ini salah satu faktor calon Perikatan Nasional ini akan tarik diri ataupun tumbang pada PRK Dun Sungai Bakap? Calon PN PRK Sungai Bakap, Abidin Ismail, melihat soal kekurangan dana atau peruntukan menyekat usahanya untuk berkhidmat kepada rakyat. Beliau mengakui perkara itu antara cabaran yang dihadapi PN sebagai blok parti pembangkang. Itu antara cabaran bagi kita. Apapun, kita PAS PN sudah lama jadi pembangkang. Tetapi alhamdulillah ada bantuan daripada sahabat-sahabat. Insya Allah tidak banyak, sikit kita bagi bantuan, katanya kepada pemberita ketika ditemui. Abidin 56 yang juga naib yang di Pertopas kawasan Nibong Tebal berkata, walaupun terdapat cabaran, usaha untuk membantu rakyat akan diteruskan dengan komitmen tinggi. PRK Sungai Bakap menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon PN Abidin dengan calon PH Dr. Johari Arifin. SPR menetapkan 2 Julai bagi tarik mengundi awal dan 6 Julai sebagai hari mengundi. Begitupun saudara-saudara, berkaitan dengan PRK Dun Sungai Bakap, beberapa gesaan daripada penyokong ataupun ahli politik yang berkata penyokong pengundi Sungai Bakap matang untuk memilih calon kerajaan perpaduan. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, nak cakap calon PN tarik diri, itu mungkin kita boleh persoalkan, tapi kita dapat lihat perjuangan bagi calon PN ini tetap akan diteruskan walaupun beliau telah mengakui soal dana dan peruntukan menjadi cabaran. Tetapi bagaimana pula dengan artikel daripada Harapan Daily sebelum ini yang menyatakan enggan ulas dakwaan tipu resume, calon PN jawab ada kuasa Tuhan. Adakah calon PN ini menipu resume? Begitupun Sanusi sebelum ini ada membuat kenyataan. Beliau menganggap isu latar akademik calon PN sebagai provokasi. Nah, saudara-saudara, adakah ini beberapa serangan yang diterima oleh calon PN yang menunjukkan ataupun satu ciri-ciri awal, petanda-petanda awal calon PH akan menang di Dun Sungai Bakap? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu BlackRock yang menjadi satu cerita panas di kalangan kepimpinan politik hari ini, bahkan netizen dan juga peminat-peminat politik juga ada membuat persoalan dan pandangan berkaitan dengan isu BlackRock. Nah, saudara-saudara, ini jawapan penuh
PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pasti menutup mulut-mulut, terutamanya kepada musuh politik Anwar Ibrahim, dan juga yang cuba untuk menjatuhkan Anwar berkaitan dengan isu ini. Jawapan penuh PM Anwar di Dewan Rakyat terhadap isu BlackRock. Datuk Muhammad Shahar Abdullah, PN Paya Besar, meminta PM memberi penjelasan terhadap keputusan konsortium syarikat pelaburan berkaitan kerajaan terhadap penjualan saham MAHB kepada Global Infrastructure Partners GIP. Teks penuh jawapan Perdana Menteri seperti berikut. Kerajaan Madani telah menyatakan dan kekal teguh dalam pendirian kami terhadap serangan yang tidak berperi kemanusiaan dan pembunuhan beramai-ramai rejim Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza. Kerajaan tiada halangan kepada mana-mana syarikat yang berminat untuk melabur di negara kita. Tetapi yang kita larang adalah syarikat milik Israel. Sebagai contoh, syarikat perkapalan ZIM milik Israel yang telah kita sekat daripada berlabuh di negara kita sejak Disember 2023. Dalam hal Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, konsortium yang diterajui pemegang saham sedia ada MAHB iaitu Hazanah Nasional Berhad Hazanah dan KWSP telah memilih GIP kerana menepati kriteria berikut. Nombor 1, pemilikan kepakaran teknikal dalam pengendalian lapangan, terbang dan kekuatan kewangan untuk melaksanakan transaksi dan pelaburan besar. Kedua, rekod pencapaian yang kukuh dalam transformasi lapangan terbang. Yang ketiga, kesanggupan untuk mengambil kepentingan minoriti dan kesanggupan untuk keluar setelah usaha transformasi tersebut membuahkan hasil. Sebagai tambahan, KWSP telah melabur dengan GIP dalam aset-aset infrastruktur sejak tahun 2012. Nah, beberapa lagi jawapan penuh berkaitan dengan ini Anda boleh lihat melalui artikel daripada Harapan Daily. Jadi saudara-saudara, ini jawapan Perdana Menteri. Justru itu, transaksi ini tidak melibatkan BlackRock sama sekali pada akhir artikel ini. Jadi saudara-saudara, seperti yang kita tahu, pendirian Perdana Menteri dan Kerajaan Madani iaitu tetap menyokong penuh, kekal teguh dalam pendirian terhadap serangan yang tidak berperi kemanusiaan dan pembunuhan Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza. Jadi mungkin berkaitan dengan isu ini ada beberapa pihak yang cuba menjatuhkan Anwar. Tetapi jawapan penuh PM ini pasti mengejutkan kepimpinan politik, terutamanya bagi PN dan pembangkang. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.